yang biasa-biasa ni solat 5 waktu, baca Quran, maksudnya yang taklah sebanyak yang abid tadi. Maka Nabi SAW pun jawab, Nabi kata lebihnya satu orang yang alim mengatasi satu orang yang rajin beribadah. Beza kedudukan mereka di sisi Allah, martabat mereka di sisi Allah ialah seperti mana kedudukan aku dengan orang yang paling bawah di kalangan hampa semua. Tuan-tuan, yang paling bawah di kalangan kita semua, bukan yang paling bawah di kalangan sahabat. Ulama kata yang paling bawah di kalangan umat Nabi keseluruhan. Beza Nabi dengan hak paling bawah, oh memang tak boleh diukur lah. Sebab kalau sahabat Nabi Abu Bakar ibn Abi Quhafah sendiri, Abu Bakar sendiri, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman umat ini, la rajaha iman wa Abi Bakrin. Nabi kata nescaya lebih berat iman Abu Bakar. Lepas tu turun pergi ke bawah lagi, Umar, Uthman, Ali, dari segi ketakwaan maqam di sisi Allah, turun pergi ke bawah sampai yang paling last. Nabi kata begitulah bezanya kedudukan di antara orang yang reti dengan orang yang tak mengetahui tentang ilmu ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila diusik oleh para sahabat ataupun ditegur, disapa oleh ahli keluarga Nabi tentang sesuatu perkara, kenapa Nabi membanyakkan amal ibadahnya, maka Nabi akan jawab, lau ta'lamuna ma a'lam, kalau hampa tahu macam mana yang aku tahu, la dhahiktum qalila, kalian akan gelak sedikit, wala bakaitum kathira, dan kalian akan menangis yang banyak. Sebab tu kena tahu tuan-tuan, kita tahu kita berasa seronok, alhamdulillah, tahu rahsia yang Nabi bagi tahu. Cerita tentang Dajjal 2 jam, cerita tentang Imam Mahdi 2 jam, cerita itu tak masuk lagi tentang alam barzakh punya cerita. Bila malaikat maut mai, dengan siapa dia akan mai? Kadang-kadang malaikat maut mai, dia mai dengan pasukan malaikat rahmat. Kenapa? Kadang-kadang dia mai dengan pasukan malaikat azab. Kita nak tahu kita ni husnul khatimah ke su'ul khatimah, macam mana nak tahu? Nabi dia bagi tahu, Nabi dia bagi tahu satu. Kita pun tak tahu. Rugi kita. Ruh dibawa ke mana, kemudian dikembalikan pula. Bila masuk ke dalam alam barzakh, episod dia mula macam mana? Munkar nakir mai, siapa yang nak teman kita? Habis pada tu jadi apa pula? Kesemuanya diperincikan oleh Rasulullah. Maka dengan sebab itulah Allah sebut innama yakhshallaha, orang yang paling takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah al-ulama. Beberapa hari yang lepas saya tengok satu ceramah. Saya pun dengar ceramah juga. Oh, ustaz-ustaz di Malaysia kan sangat masyhur. Seorang ustaz ni dia hurai ayat ni. Dia kata ayat ni surah Fatir ayat 28, betul lah. Dan ayat ni dikata ustaz-ustaz kita ni duk hurai salah. Ustaz-ustaz di Malaysia ni kata ulama ni orang alim. Dia kata ulama di sini bukan orang alim, ulama di sini adalah orang yang pakar akademik ataupun saintis. Saya kata main mana pula dah. Dia ni masyhur, sangat masyhur lah. Dia sangat masyhur. Dia hurai ni. Saya pun buka tafsir satu. Betul ada pentafsir, ulama tafsir yang sebut bahawa ulama di sini bukan orang yang alim, tetapi orang yang paling tinggi ketakwaannya, maka mereka adalah ulama. Ada antaranya Imam Ibn Kathir, dia sebut begitu. Tetapi ramai lagi juga mufassir-mufassir lain yang sebut bahawa ulama dalam ayat ini adalah orang yang pakar dalam bidang agama. Maka ayat ni sesuai lah untuk
tafsiran itu, tuan-tuan. Jadi zaman hari ini biasalah. Zaman yang keluar macam-macam ni tuan-tuan, bila tuan-tuan dengar fatwa-fatwa yang pelik ni, tanya orang alim lah, jangan tanya ustaz macam kami. Hak kecil-kecil kami ni kan, kecil-kecilan ni, tanya orang alim, tanya mufti terus, mufti Pulau Pinang, tanya mufti Kedah, tanya ahli majlis fatwa, tanya mereka ni. Dia bila tanya hak bawah ni, dia macam-macam kan, macam-macam punya cara fikir. Hak ni kawan ni ngaji tak bekah, tapi bab depan je, tengah dengan belakang tak mengaji. Ustaz nombor 2 PP tu mula tengah, depan dengan belakang tak mengaji. Macam itulah. Jadi tanya orang alim terus, senang keluar daripada kecelaruan yang begitu banyak di akhir zaman. Dia lagi banyak sesuai dengan fitnah akhir zaman. Mai satu orang lagi ustaz, pun ustaz TV jugalah, sangat masyhur, ustaz lain pula. Baru ni dia sebut, habis orang pekat ni lah tuan-tuan. Dia sebut, saya sebut di sini supaya hak ni yang kita belajar kan, dan yang ni yang kita tanya para ulama. Dia kata kalau kita baca Fatihah ayat last sekali, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, maka tak sah solat dia. Sebab ayat terakhir tu dia satu ayat, maka dia kena baca semua daripada awal sampai habis serentak. Dia tak boleh berhenti. Maka yang tu menyalahi pendapat jumhur ulama kan. Hak dia sebut itulah yang dia sebut. Maka dengan sebab tu tuan-tuan sekalian, di akhir zaman ni, cara untuk keluar daripada hak macam-macam, sangat banyak sangat ni tuan, cari hak atas terus, tanya terus ahli majlis fatwa, tanya terus ke mufti dan sebagainya. Seeloknya setiap masjid ada ahli majlis fatwa yang main mengajar, ada kena anggota majlis fatwa kan ada ramai. Kalau Kedah Ustaz Aminuddin Rahim apa semua tu kan, Tok Guru kan, Ustaz Aminuddin Rahim Tok Guru tu, seeloknya setiap masjid ada. Bila ada celaru ustaz nu kata mai lepas minggu ustaz ni kata D, tanya lepas minggu lagi ustaz tu kata Z terus, lagi jauh minggu ketiga tu, tanya hak alim. Jangan tanya hak kami ni kan, tuan sekalian. Kemudian Allah SWT sebut juga dalam Al-Quran untuk membezakan di antara orang yang mengetahui dengan orang yang tak tahu ni. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 Tuhan sebut, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu. Qul ni katakan, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umat kamu, samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ayat ni bukan Allah tanya, tetapi Allah nak buat kenyataan. Samakah? Bunyi macam tu nada dia, orang yang tahu dengan orang yang tak tahu. Kemudian Allah sebut lagi dalam surah Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat kedudukan orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang ada ilmu dengan kedudukan yang banyak. Maksudnya dengan maqam yang tinggi. Allah angkat kedudukan. Beriman dan ada ilmu, dia beza banyak kedudukan dia dengan orang yang beriman tapi tak ada ilmu. Nak digan apa ustaz? Pangkat-pangkat darajat ni masuk syurga jadilah ustaz. Tuan. Dia permintaan kita kena tinggi. Apabila kita memohon kepada Allah, Nabi ajak, maha mohonlah kepada Allah Al-Firdaus Al-A'la. Tengok Nabi ajak kita, apabila kalian memohon kepada Allah, maka pohonlah syurga yang paling tinggi, iaitulah yang bernama Firdaus. Syurga kan 7 tingkat. Ada ulama kata dia bukan bertingkat macam tu, dia sama aja, cuma dia punya kemewahan dia tu tak sama. Itu maksud tingkat. Dan ada ulama kata tak, dia memang bertingkat. Syurga Adnan, syurga Ma'wa, syurga semua ni
atas sekali nama dia Jannatul Firdaus. Jannatul Firdaus ni dia duduk betul-betul bawah arash, yang mana daripada arash itu mengalir air sungai dan terus masuk ke Jannatul Firdaus yang terlebih dahulu. Maka Nabi pun ajak kita, kalau nak minta kepada Allah syurga, maka pohonlah kepada Allah Al-Firdaus Al-A'la. Minta Firdaus Al-A'la. Nampak tuan? Maka Nabi mengajar untuk memohon kepada Allah martabat yang tinggi. Siapakah mereka yang diberikan martabat yang tinggi oleh Allah di akhirat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma, dan mereka yang ada ilmu darajat. Nampak tuan? Maka dengan sebab tu kita memohon yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, kalau Nabi tawar, apa yang kamu nak minta? Apabila seorang bekas hamba Nabi, bekas hamba disebut maula. Kalau khadim lain tuan-tuan, no? Kalau khadim pembantu Rasulullah macam Abu Hurairah, Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, itu khadim. Kalau maula pula, maula adalah mereka yang dahulunya hamba abdi Nabi, kemudian Nabi bebaskan, itu maula. Antaranya Safinah, maula Rasulullah, kan? Antaranya Zaid bin Harithah, ni semua maula. Ramai, Nabi pun ada maula yang ramai. Seorang maula Rasulullah, sahabat Nabi lah. Satu malam yang sejuk, dia tunggu di depan rumah Nabi SAW. Tunggu depan rumah Nabi. Sampailah Nabi bangun untuk solat, untuk solat malam. Nabi pun nak keluar, nak ambil ayam, sebab dalam rumah tak ada simpanan air. Bila Nabi keluar, Nabi pun buka pintu. Nabi tengok dia duduk tunggu depan pintu, dan bersama dengan maula itu, sahabat itu, dah ada ayam. Nabi SAW pun tengok dia dalam keadaan yang sejuk. Musim sejuk ni tuan-tuan, kita duduk dalam rumah, boh selimut 4 kilo, 6 kilo, 8 kilo tu, ikut kemahalannya, no? Lagi mahal lagi tebal, lagi panas, lagi lama lena. Kalau musim sejuk di negara Arab, kita duduk dalam selimut saja, tapi pemanas tak pasang, tak boleh lena juga. Tak tahulah, kat saya Syria negatif 12, mencecah negatif 12. Tuan-tuan masuk dalam pergi duduk dalam freezer atas tu, duduk dalam tu. Kalau duduk dalam rumah, tuan-tuan buh selimut 8 kilo, selimut 8 kilo buh, tapi tak pasang panas, sejuk. Sahabat ni, dia punya nak khidmat kat Nabi. Yang ni perangai semua para sahabat. Dia pergi ambil ayam, dia tunggu siap dah kot Nabi. Apabila Rasulullah buka pintu, Nabi tengok dia duduk depan tu. Nabi terharu dengan pengorbanan dia. Nabi pun pegang dia. Bismillah. Dan kemudian Nabi tanya kepada dia, Nabi panggil dia. Nabi kata, apa permintaan kamu? Nabi suruh dia minta. Maka sahabat ni jawab, as'alu murafaqatakal jannah. Aku nak minta dan buat permohonan supaya aku ditempatkan bersama dengan kamu dalam syurga. Sahabat ni tuan-tuan, dia tahu dalam syurga Firdaus ada satu tempat yang bernama Wasilah. Tempat ni adalah tempat yang paling tinggi dalam syurga. Dan tempat itu adalah tempat Nabi SAW. Sahabat tahu, Nabi cerita, tuan-tuan pun tahu, dalam syurga ada satu tempat yang bernama Wasilah. Maka bila Nabi tanya,
wahai fulan, apa permintaan kamu? Dia kata, aku nak duduk dengan kamu dalam syurga. Kan Nabi pun kata kat dia, dak, ni permintaan dunia ni, nak apa? Nak rumah ke, kereta ke, nak kerja tetap ke, projek ke, macam itulah. Nabi kata permintaan begitu. Nabi tak sebutlah rumah sebagainya. Nabi menafikan permintaan dia tu sebab Nabi nak kata ni hak dunia ni. Kalau nak pembantu ke, nak kahwin ke abang. Maka kali kedua dia kata, as'alu murafaqatakal jannah. Aku nak minta duduk dengan kamu dalam syurga. Nabi kata, tak, ni hak dunia ni. Hak benda dunia ni nak minta apa? Nak minta aku bayar hutang hang perapih ke macam mana? Beli rumah terus ke tak berhutang, senang. Dan kali yang ketiga dia kata, aku minta untuk bersama dengan kamu di dalam syurga. Bila kali ketiga dia minta begitu, barulah Nabi kata, a'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau itu permintaan kamu, bantulah aku untuk membantu kamu dengan membanyakkan sujud. Maksudnya Nabi nak bagi syafaat untuk makbulkan permintaan dia, tetapi dia perlu untuk, sahabat tadi perlu untuk banyakkan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, dalam suatu hadis yang juga menceritakan tentang kelebihan orang alim ini ialah apabila seorang, hadis sahih dalam kitab Riyadhus Salihin, satu orang lelaki ni dia buat maksiat, dosa besar, membunuh. Dia bunuh 99 orang. Dalam hadis itu Nabi sebut qatala tis'an wa tis'ina nafsa. Laki-laki ni benar-benar pernah wujud, dia pernah hidup satu zaman dahulu dan dia bunuh 99 orang. Kira jahat sungguh ha? Kemudian dia berasa nak taubat. Dia pun tanya orang. Dia kata, ada orang yang tahu pasal agama kau ni? Kawasan tu. Fadulla ala abidin. Nabi kata, lelaki ini orang ramai tunjuk kat dia, bukan orang alim, orang ramai tunjuk kat dia orang yang banyak buat amal ibadah. Tapi orang soleh, banyak zikirnya, rajin puasa, banyak sedekahnya, banyak puasa sunat dia. Orang ramai pun teringat di masjid Milang ada seorang. Dah mereka pun dah lalu kot tu. Mereka kata ada seorang pi. Dia ni pun pi, dia pun tanya, dia kata, aku buat dosa besar aku ialah bunuh 99 orang. Boleh tak aku nak taubat? Boleh dah aku nak taubat. Maka jawab orang soleh abid tadi, dia jawab, dia kata tak boleh. Sebab dosa kamu terlalu banyak, Allah tak boleh terima. Ternyata jawapan dia betul ke salah tuan? Salah. Bila jawapan dia kata tak boleh taubat, dosa hang banyak sangat. Kawan hak bunuh 99 ni, dia buat keluar pisau hak dia biasa duk bunuh tu, dia rodak kawan ni cukup 100. Hadis ni hadis sahih, Nabi cerita. Mati Habib tu. Tak apalah, Habib tu syahid lah apa semua kan, bukan salah dia tak ada ilmu, tapi dia nak jawab juga. Sebab tu pencetus ummah kalau tak ada jawapan jangan jawab no. Lagi duk rodong jawab juga kan. Berpeluh ni duk terang nak jawab ni. Saya tak tengok sangat, tapi hari tu tengok sekali kan, 4 orang. Tak apalah, itu tajuk lain. Kemudian tuan-tuan sekalian, habis dia bunuh cukup 100. Dia pergi tanya orang. Dia kata ada orang lain tak yang alim, yang tahu pasal agama ni? Kali ni orang tunjuk seorang yang alim. Fadulla ala alimin. Orang pun tunjuk kat dia satu orang yang alim. Dia pun mai, dia kata, Tuan Guru, saya nak taubat, tapi dosa saya bunuh 100 orang. Boleh tak saya taubat? Boleh tak saya? Dia tanya orang alim. Maka jawab siang dia ada.
Dia kata tidak ada dosa yang tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang berdosa boleh bertaubat selama mana dia bernafas. Maka pergilah kamu berpindah daripada tempat tinggalmu, nampak orang alim, dan menujulah kamu ke satu tempat yang mana taman tu ramai orang-orang yang soleh. Taman dia tak sebutlah, saya duk modify ni tuan-tuan. Orang alim tu bila tanya dia, aku buat dosa banyak dah, boleh taubat dah? Dia kata boleh. Tak ada dosa yang Allah tak terima taubatnya. Sebab tu dalam satu hadis qudsi Allah SWT sebut, ya bna Adam, wahai anak Adam, lau ataitana, kalaulah kalian bawa menghadap aku himpunan dan timbunan dosa sebesar bumi, ditindan-tindan sampai ke langit, nescaya aku juga membawa kepada kamu himpunan keampunan sebesar bumi yang ditindan-tindan sampai ke langit. Dan besar rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak alim tak sah dia jawab. Dia bukan saja jawab, dia juga bagi guide kat laki tak sah. Dia kata tempat tinggal hang lah ni masjid tak hidup, surau pun mati, orang di situ semua jenis pi akademi Fantasia, semua jenis pi fun fair, semua jenis kaki itulah. Kalau kenuri semua jenis buat karaoke, semua nak sanding tak tutup aurat. Taman hang ni jenis macam tu, hang kena pindah. Alim tadi ajak, nampak tak? Dia pun ajak hak buat maksiat tak sah. Dia kata pindah daripada tempat tu, pi duduk taman orang-orang yang soleh. Majlis ilmu dia banyak, orang rakam lagi, ada kenuri lagi majlis ilmu dia, pi sana. Contoh laki-laki ni tuan-tuan dia pun balik, dia pun keluar dan menuju ke tempat orang yang soleh. Dalam perjalanan mati tu Tuhan kata nak ambil nyawa tu. Dalam perjalanan mati, bila mati dalam perjalanan, malaikat maut mai ambil nyawa dia. Dua pasukan mai, malaikat rahmat mai, malaikat azab pun mai. Pakat duk lawan tengok. Malaikat rahmat pun nak ambil, hak azab pun nak ambil. Sepatutnya satu je. Dua-dua pasukan datang nak ambil. Bila malaikat rahmat nak sambut roh tadi, malaikat azab kata, mai bagi kat aku roh dia, sebab dia tak pernah buat kebaikan sedikit pun. Malaikat rahmat kata, dah, roh dia untuk aku, sebab jaa taiban muqbilan ilallah, sebab dia datang dalam keadaan bertaubat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun suruh, Allah hantar satu orang malaikat berupa bentuk manusia, kira jarak dia mati dengan tempat baik yang dia pi, dan jarak dia tempat dia mati dengan tempat jahat hak dia tinggal, mana hak dekat. Malaikat pun ukur dan mendapati bahawa tempat dia mati dengan tempat baik yang dia tuju lebih dekat sejengkal. Ni rezeki orang tuan, dekat sejengkal. Maka malaikat rahmat yang sambut dia punya ruh dia dan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama tuan. Kita tengok hadis yang kedua. Siapa yang bawa buku, muka tengok muka surat 4. Hadis yang kedua daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqihun wahid ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid. Ini hadis kedua, saya tak urai panjang macam hadis pertama lah. Tadi tuan-tuan kata siap kan, dia baca hadis kedua dah, hak pertama tak siap pun sampai insya-Allah ni kan. Ada saya kuliah saya semua orang tahu, ringkas saja, sat je. Tuan-tuan sekalian, hadis yang kedua riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, telah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang alim itu lebih kuat pengaruhnya
terhadap syaitan daripada 1000 abid. Maksudnya lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang yang banyak ibadat tapi tidak alim. Baik tak tuan-tuan? Syaitan lebih gerun kepada orang yang faqih, orang yang tahu tentang ilmu agama. Pasal apa tuan-tuan? Kalau saya tanya suruh bagi jawapan seorang satu, insya-Allah saya yakin semua orang boleh bagi jawapan. Kenapa yang lebih dirisaukan oleh syaitan ialah orang yang alim daripada 1000 yang buat ibadat tapi ilmu tak ada? Sebab yang buat ibadat bila ilmu tak ada, dia ni tak boleh hajar orang lain, satu. Yang kedua, dia tak boleh tegur orang lain kalau orang lain buat salah. Dan yang ketiga, dia mudah untuk ditipu oleh syaitan kalau dia sendiri buat salah dalam ibadat dia. Itu sebab dia. Sebab tu syaitan tak heran dengan orang yang rajin buat ibadat, dia bagi semangat lagi. Ada satu masjid saya pergi semayang, banyak Jumaat. Masjid mana rahsia lah, kan, banyak masjid lah. Ada satu masjid, saya masuk, saya pergi soft depan sekali. Macam tuan-tuan lah, kita seronok kan pergi soft depan sekali. Soft pertama tu ada 2 orang saya tengok. Dari segi berpakaian dia tu kita tahu dah dia tu daripada sekian-sekian. Tak apalah, duk baca Quran, dua-dua orang baca Quran. Alhamdulillah, seronok tengok baca Quran. Sampailah orang azan Zuhur. Orang azan Zuhur depa baca lagi. Radik baca semua kan. Saya pun tengok, ni dah kuih alim lagi ni. Kan, makin bertambah ilmunya ni. Baca apa semua. Kemuncak kepada alim tu ialah apabila orang selesai azan Zuhur, orang pun pakat mangkit buat solat sunat sebelum Zuhur 2 rakaat ataupun 4 rakaat sebelum Jumaat kan. Solat sunat sebelum Jumaat 2 ataupun 4 rakaat. Dan 2 orang alim ni terus baca Quran. Oh, dia baca lagi. Tuan-tuan, hak mana yang afdal? Baca Quran ke solat sunat yang afdal? Kena ada ilmu. Yang lebih afdal ialah solat sunat. Kerana di dalam solat ada doa, ada zikir dan ada Quran. Maka dia lebih afdal daripada membaca Quran. Sepatutnya waktu itu tutup dan solat. Pahala dan kedudukannya lebih banyak. Sebab itu apabila satu orang baca Quran dan di sebelah dia orang sedang solat, maka yang baca Quran tadi wajib untuk memperlahankan suaranya supaya tidak mengganggu yang solat, walaupun yang solat tu solat sunat. Fiqh lah ni, fiqh lah. Yang ulama fiqh ambil daripada apa yang Nabi ajar. Maksudnya nak bagi tahu yang mana afdal. Tapi bila kita tak ada ilmu, kita duk buat tu kita duk berasa seronok. Tuan-tuan, hak seronok tu, hak kita berasa seronok buat berlawanan dengan apa hak Nabi ajar. Seronok tu sebenarnya adalah ghurur daripada syaitan. Syaitan hak dia duk kibah bagi seronok. Dia kata, kalau hang kali tengok semua orang semayang hampa saja baca Quran daripada tadi. Kira yang paling kemah dalam masjid ni hampa. Dia pun tengok, oi sungguh memang semua tak ni. Waktu tu saya duduk soft kedua daripada duduk soft depan. Saya bukan jenis perhati orang. Tadi tuan kata, oh memang jenis perhati orang ni. Dah main macam biasa lah. Saya pun bagi salam apa semua. Tengok soft 3 ada orang duk hinjut macam tu. Duk hinjut kan. Saya pun tengok belakang, tak semayang sunat juga. Ni pun golongan alim lebih kat ni. Alim telajak kan. 3 orang tak semayang sunat juga. Dia buat apa? Ni semua duk ada ni. Duk selawat ke zikir saya tak tahulah, ambil duk hinjut. Okey, tak apalah, zikir tak berdosa pun, tak berdosa pun. Dan kemuncak kepada kealiman itu ialah sepanjang khatib berkhutbah daripada itu sampai habis. Saya kata hak ni tak idea. Kalau hak tak sah ni boleh gagah lagi. Ni sampai khatib berkhutbah sampai habis, sampai dia pun lena zikir tu kan. Bukan dah saya kali tengok kat dia terus perhati-perhatilah dengan ni kan. Saya duk perhati penyakit masyarakat ni kan. Daripada awal dia berzikir tu, khatib naik, saya tengok dia berhenti tak? Tak berhenti. Khatib pun duk pang, saya tengok dia tak berhenti juga. Sampailah khatib tu pun lama, kali-kali dia pun lena, alhamdulillah.
Waktu tu kurang dah lah dia punya makruh tu kan. Tiga-tiga pun dah sudah lena lah kan. Tiga-tiga hak pegang tasbih tu, dua lena, satu jaga terus berzikir. Tuan-tuan, ilmu semua tu ilmu. Sebab tu syaitan dia tak heran kalau hang nak buat ibadat tak ada ilmu. Dia tolong kipas bagi rasa selesa, bagi rasa seronok, bagi rasa ni. Sebab hang akan buat benda yang tak afdal, dan akhirnya hang berasa seronok, dan kuliah pun hang tak mau pi. Ada tuan-tuan? Ada jenis ni. Ngaji pun dia tak mau dah. Dia berasa zauq baca Quran padahal baca salah. Dia berasa zauq berzikir, sampai orang khutbah pun dia berzikir. Syaitan seronok tak? Syaitan seronok. Dan jadi maka dengan tu tuan-tuan, yang memberi faham kepada kita hadis hak Nabi sebut faqihun wahid, satu orang yang faqih, alim tentang agama, lebih ditakuti ataupun lebih kuat pengaruh dia ke atas syaitan daripada seribu yang beribadah. Dan yang hadis yang terakhir untuk malam ni, hadis yang terakhir, hadis yang ketiga. Kau cukup dah? Cukup no? Satu lagi last. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara saya dah baca ni pakai kilas-kilas kaki lah kan. Dengar saya pun tahu kan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akramu 'inda Allah, qala akramuhum 'inda Allah atqahum. Qalu laysa an hadha nas'aluk. Qala fa Yusuf nabiyullah ibn nabiyillah ibn khalilillah. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فعن معادن العرب تسألوني. قالوا نعم. قال فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ataupun إذا فقهوا. أخرجه الشيخان. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ringkas je hadis ni. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini semua sahabat-sahabat yang alim. Tak sah. Hadis kedua tak sah, siapa riwayat tuan-tuan? Lupa dah, tengok alimnya kita. Hadis kedua tak sah, siapa riwayat? Sahabat Nabi yang mana? Ibnu Abbas. Tuan-tuan, sahabat Nabi bukan semua alim. Bukan saya kata ni saya kemah. Ulama yang sebut, bukan semuanya pakar tentang ilmu agama. Maksudnya bukan semua sahabat Nabi ulama, dah. Sebahagian sahaja sahabat Nabi yang ulama. Dan para ulama senaraikan siapakah sahabat Nabi yang ulama. Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Anas bin Malik, Muaz bin Jabal, Abu Hurairah. Ini semua sahabat-sahabat yang alim kan. Antaranya hadis yang kita baca atas Ibnu Abbas, alim besar, dan juga Abu Hurairah. Makhluk yang paling banyak di kalangan umat Nabi Muhammad SAW meriwayatkan hadis Nabi, dia Abu Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata telah ditanya Rasulullah SAW, siapakah orang yang paling mulia di sisi Allah? Nabi menjawab, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Itulah jawapan dia tu. Apa kata para sahabat? Dia berkata, ya Rasulullah, bukan kami maksudkan nak tu. Pula dah. Sahabat pun dia ada juga kan. Dah Nabi bukan, dah ya Rasulullah, bukan nak tu. Kan Nabi terus jawab, kalau begitu yang paling mulia di kalangan kamu ialah Yusuf, kerana baginda adalah seorang nabi, anak seorang nabi, anak seorang nabi, anak seorang nabi. Nabi Yusuf tuan-tuan, ayah dia Rasul, tok wan dia Rasul. Apa atas kali dah? Moyang dia Rasul. Nabi Yusuf. Kerana Yusuf bin Yaqub, ayah dia Yaqub. Yaqub bin Ishaq, Rasul juga. Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ni silsilah ni. Nabi jawab begitu kepada para sahabat. Sahabat kata ke Nabi, ya Rasulullah, tak bukan hak tu. Soalan kami hak lain ni. Memang kami nak tanya, orang yang hebat ni macam mana?
Umumlah, Nabi pun jawablah, orang yang paling mulia hebat ni adalah orang yang bertakwa. Sahabat kata bukan hak tu. Nabi pun jawab, antara orang yang hebat ni adalah Nabi Yusuf, sebab keturunan dia semua rasul, 4 ke atas, 3 ke atas. Dia pun kata, tak ya Rasulullah. Nabi duk layan sahabat. Nabi kata, apakah kamu bertanya tentang tokoh-tokoh daripada bangsa Arab? Hampa nak tahu pasal tokoh-tokoh di kalangan orang Arab ke? Hak mana yang paling hebat? Sahabat kata, ya. Hak tu kami nak tanya. Jenuh teka tuan. Kan? Macam anak kita lah, bila minta tu nak apa? Mandi. Dah. Lepas tu dia sambung teriak balik. Nak makan. Dah. Tu dia sambung teriak balik. Nak apa habang lah. Tak mau habang. Kita kena teka. Sebahagian anak lah. Nabi layan sahabat begitu. Pada sebahagian keadaan begitu Nabi layan sahabat. Bila Nabi kata, apa maksudkan tokoh-tokoh Arab kah? Dia kata, ya. Nabi kata, orang yang baik pada zaman jahiliah dulu, itulah juga orang yang baik pada zaman Islam ini, apabila mereka alim dengan urusan agama. Kalau dia tahu urusan agama, dia faqih, dia alim, maka dia juga terbaik ketika mana dia Islam. Waktu jahiliah dia Islam, waktu jahiliah dia baik, dan apabila dia masuk Islam, dia alim, dia faqih, maka dia akan jadi orang yang baik dan ada kedudukan di dalam Islam. Saya rasa kadar itu dulu untuk malam ni. Moga-moga kita mendapat iktibar. Insya-Allah kuliah yang akan datang kita mula dengan kitab yang keempat daripada kitab ni tuan-tuan, tentang akhir zaman tu. Yang tu baru dia main hadiah-hadiah akhir zaman tu. Saya mohon maaf lah atas salah faham saya tentang bahagian saya tu. Moga-moga ilmu yang kita dapat pada malam ni adalah ilmu yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Wa anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, manfaatkanlah ilmu yang kau curahkan kepada kami. Wa zidna 'ilman wa 'amalan wa ikhlasan fi hayatina. Tambahkanlah kepada kami, ya Allah, ilmu, amal ibadah dan keikhlasan dalam kehidupan kami. Kumpulkanlah kami, ya Allah, di dalam syurga-Mu, seperti mana kau himpunkan kami pada malam ini, ya Allah, dalam majlis ilmu-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Nama apa? Aiza. Aiza. Di sekolah.